Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini untuk belajar tajuk Pendidikan Islam. Okey, fokus kita hari ini adalah adab. Apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita ialah tutuplah auratmu. Kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, jom kita tengok pengertian aurat itu sendiri. Apa dia maksud aurat? Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 163. Berikut di sini Ustazah sertakan hadis Rasulullah SAW. Jom kita baca sama-sama. Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Nabi Muhammad kata, dia mengisyaratkan ini dan ini itu ialah muka dan telapak tangan. Jadi itu saja yang boleh dinampakkan. Yang lain kena tutup. Begitulah hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Sekiranya dah faham tentang pengertian aurat, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik anak-anak, tadi kita dah melihat tentang hadis daripada Rasulullah SAW. Okey, sekarang kita nak tengok pula dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalil dalam Al-Quran kita panggil dia sebagai dalil naqli. Semua sekali sebut dalil naqli. Anda boleh juga tengok di dalam buku teks muka surat 163 sebagai rujukan. Okey, apakah dalil naqli tersebut? Jom kita tengok sama-sama. Baik, dalil ini terdapat di dalam surah An-Nur. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Apa maksud dia? Maksudnya, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Jadi, maksudnya sama. Ini adalah arahan daripada Allah. Tadi adalah peringatan daripada Rasulullah. Jadi kena tutup aurat. Nak tak nak kena tutup aurat bagi yang perempuan dan lelaki. Okey, sekiranya dah faham tentang dalil daripada Allah ni, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada hukum menutup aurat. Jom kita tengok sama-sama. Di dalam buku teks muka surat 163 ada terdapat petikan yang Ustazah letak di sini. Jadi kita baca sama-sama. Berdasarkan dalil di atas, yang mana dalil yang Ustazah bagi tadi, daripada dalil ayat Quran tadi, surah An-Nur tadi, menutup aurat hukumnya wajib. Kalau orang tanya apa hukum menutup aurat, jawabnya adalah wajib. Baik, orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai Allah. Ni Ustazah dah bagi tahu dah ni. Siapa yang mendedahkan aurat, dia akan berdosa dan dimurkai oleh Allah. Berikut adalah akibat bagi orang yang tidak menutup aurat. Sekiranya dah tahu tentang hukum, bila orang tanya hukumnya apa, jawapannya adalah wajib. Sekiranya dah tahu, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada batasan aurat. Batasan aurat antara aurat-aurat yang dibolehkan nampak, ada yang tak boleh nampak. Jadi jom kita tengok apakah batasan-batasan tersebut. Baik, berikut adalah gambar rajah antara lelaki dan perempuan yang menutup aurat. Ini adalah gambar yang sempurna dalam menutup aurat. Jom kita tengok sama-sama apakah batasan antara lelaki dan perempuan itu. Okey, kalau lelaki, batasan auratnya adalah dari pusat hingga lutut. Dari pusat hingga lutut tak boleh tengok. Yang itu kena tutup. Ya, perempuan seluruh badannya kena tutup kecuali muka dan tapak tangan. Sama seperti dalam gambar ini. Okey, jadi ini adalah batasan-batasan aurat yang perlu ditutup. Okey, sekiranya dah faham, jom kita pergi tengok tazkirah sedikit daripada buku teks di muka surat 163 juga. Jom kita baca sama-sama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan mafhumnya, ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Sekiranya untuk kita mendapat masuk ke dalam syurga Allah, Ustazah mohon sangat untuk kita senantiasa sama-sama jaga batas aurat kita antara lelaki dan perempuan. Antara perempuan dengan perempuan sendiri pun ada batas-batas aurat yang perlu kita jaga. Sekiranya tak nak untuk tak dapat nama dalam syurga,
Janganlah kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Okey, sekiranya dah faham tentang batas ni, jom kita tengok batas-batas aurat yang lain. Jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, batasan aurat yang seterusnya ialah antara perempuan dan perempuan. Perempuan dan perempuan ya. Jom kita tengok apakah batasannya. Batasannya ialah dari pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut kena tutup. Perempuan dengan perempuan juga ada batas auratnya. Yang lain boleh didedahkan. Antara dari pusat hingga lutut kena tutup. Baik, yang seterusnya ialah lelaki dan lelaki. Lelaki dan lelaki juga ada batas auratnya. Dari mana-mana batasnya? Sama juga dari pusat hingga lutut. Sekiranya dah faham tentang batas-batas ini, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Kita pergi pula kepada batasan aurat antara perempuan Muslim dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni tak kiralah lelaki atau perempuan. Dia punya batas aurat ialah seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Sama seperti perempuan Muslim dengan lelaki Muslim. Sama je. Batasan aurat dia adalah seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Sekiranya dah faham tentang batasan aurat ini, jom kita pergi kepada batasan aurat yang seterusnya. Baik, batasan aurat yang seterusnya ialah antara lelaki dengan orang bukan Islam. Tak kira lelaki ataupun perempuan, batasan auratnya ialah dari pusat hingga lutut. Sama sahaja. Jadi, sekiranya dah faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik anak-anak, kita pergi pula kepada adab-adab berpakaian. Seperti mana yang awak nampak dekat dalam slide Ustazah ini, Ustazah ambil di dalam buku teks muka surat 164. Anda semua boleh tengok dalam buku teks muka surat 164 sebagai rujukan. Jom kita baca sama-sama adab-adab berpakaian. Apa dia yang pertama? Yang pertama sekali mestilah membaca doa. Yang kedua, mestilah memulakan anggota sebelah kanan dahulu ketika memakai pakaian. Nak pakai pakaian, mulakan anggota kanan dahulu ya. Tak kira lah tangan, kaki, kita mulakan dengan sebelah kanan. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah memulakan anggota sebelah kiri ketika nak buka pakaian. Nak buka pakaian, kita mulakan anggota kiri. Tangan dan kaki, kita gunakan kaki kiri yang belah kiri dahulu untuk kita membuka pakaian. Baik. Yang adab seterusnya ialah memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Bagaimana pakaian yang menepati syarak itu anak-anak? Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, yang terakhir kita pergi kepada ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Apa dia ciri-ciri pakaian yang menepati syarak itu? Jom kita tengok satu persatu. Jom kita baca sama-sama. Yang pertama ialah menutup aurat. Pastinya menutup aurat. Kalau perempuan daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. Yang boleh nampak hanyalah muka dan tapak tangan. Lelaki kena tutup sopan-sopan walaupun daripada pusat hingga ke lutut. Pakailah sopan-sopan daripada baju hinggalah seluar. Tak pakai seluar pendek dan baju taklah singkat. Okey, baik. Yang seterusnya, apa dia pakai yang mendapati syarak? Tidak ketat. Jangan pakai baju ketat. Ketat-ketat seluar jangan. Ketat-ketat. Yang ketiga ialah tidak jarang hingga menampakkan warna kulit. Sampai nampak warna kulit, dilarang. Jangan pakai. Pakai mestilah yang tebal-tebal. Jangan nampak aurat dalam. Jangan nampak warna kulit. Okey. Yang terakhir ialah tidak menonjol dan menarik perhatian. Tak pakai warna cerah-cerah sangat. Tak pakai ada bling-bling sangat. Jadi dia akan menarik perhatian. Jadi tak boleh. Okey. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kita akan sambung lagi nanti insya-Allah. Baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.